Jadi tuan-tuan, itu antara hakikat yang perlu kita faham dalam kehidupan kita. Kemudian apabila kita faham benda tu, kita sampai kepada stage yang seterusnya, bahawasanya khilaf ni ada dua. Satu khilaf yang dikira mu'tabar, satu yang kedua khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar juga disebut mu'tabar ni yang diambil kira, counted khilaf, taken into action, yang boleh diterima, yang boleh dilihat, yang boleh diamalkan. Itu namanya khilaf yang mu'tabar. Istilah yang lain yang digunakan oleh para ulama ialah khilaf sa'igh, iaitu khilaf yang mana luas. Yang kedua khilaf ghairu mu'tabar, yang tidak dikira, yang dinamakan juga oleh para ulama sebagai khilaf syadz. Dan khilaf syadz ini yang selalu dipesan oleh para ulama supaya kita tidak ikut. Walaupun ada, tetapi kita jangan ikut. Sebab apa? Sebab bila kita ambil yang syadz, yang ganjil-ganjil, yang tidak mu'tabar, maka akan berkumpullah segala keburukan di dalam diri kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dia pernah sebut, kalaulah kamu ambil daripada fulan masalah A, daripada ulama' ni masalah B, daripada ulama' ni masalah C, yang mana semua masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang dikira ganjil ataupun dikira syadz, yang tidak boleh dipakai oleh para ulama', maka dia kata akan berkumpullah di dalam diri kamu segala keburukan. Dia panggil tatabbu'ur rukhas, mencari-cari kelonggaran dan kemudahan. Biasanya tatabbu'ur rukhas ni tuan-tuan, dia akan melibatkan hawa nafsu. Tatabbu'ur rukhas biasanya dia akan melibatkan hawa nafsu. Ibn Abdul Bar di dalam kitab dia, bayan adabul ilmi tu, dia cerita tentang tahzir, dia cerita tentang marahnya para ulama kita mengambil pendapat-pendapat yang syadz. Banyak tuan-tuan hari ni orang mencari pendapat-pendapat yang syadz dalam kehidupan mereka apabila melibatkan harta benda, dalam masalah jual beli emas, jongkong emas itu ini, bila dia dah dengar ustaz tu kata tak boleh, kitab kata tak boleh, ustaz ni kata tak boleh, dia cuba-cuba juga cari supaya apa? Supaya jumpa yang kata boleh. Supaya apa? Supaya dia dapat keuntungan dunia. Dia panggil tatabbu'ur rukhas. Nikah mut'ah ada, kalau kita nak cari banyak benda. Biasanya satu orang alim ni paling tak mesti dia ada 2-3 yang fatwa dia yang tergelincir. Riba dalam masalah sekian-sekian sahaja, tidak terpakai dalam masalah lain. Jadi kalau kita nak cari yang tergelincirnya para ulama, boleh. Nak minum arak hari ni boleh tuan-tuan. Kalau nak kira pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih dalam masalah khamar, dalam masalah arak, apa takrif arak bagi Imam Abu Hanifah? Kalau arak dibuat daripada benda-benda lain ataupun benda tu memang dah ada dia panggil apa, dah ada kemampuan untuk memabukkan, tetapi kita minum tak mabuk lagi. Kalau tuan-tuan tengok, memang banyak, even sebahagian sahabat pun ada yang nampak macam tu. Dia minum benda yang dah ada kemampuan untuk memabukkan, tetapi minum segelas tak mabuk lagi, tidak dikira arak. Kalau kita nak cari tuan-tuan benda macam tu, jumpa, memang kita akan jumpa. Apa yang akan berlaku lah sekali? Tuan-tuan akan tengok orang minum arak. Orang akan minum arak. Sebab apa? Takrifan arak di sisi Abu Hanifah sekian-sekian. Dan benda ni berlaku pun kat Mesir, yang mana orang dah mula membawa fatwa-fatwa yang syadz daripada pihak kerajaan, dan seumpamanya fatwakan kepada masyarakat, maka apa yang akan berlaku? Masyarakat akan hidup dalam kepincangan. Itu pembahagian khilaf. Khilaf mu'tabar dan ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar ni yang kita selalu tahulah. Kalau dalam masalah ibadat ni, dalam masalah angkat tangan, nak rukuk, nak sujud, masalah baca Fatihah, tak baca Fatihah di belakang imam, itu antara khilaf mu'tabar yang berlaku di kalangan para ulama. Kemudian khilaf yang mu'tabar tu pun, kata para ulama, dia tidak boleh diingkari. Khilaf yang mu'tabar tidak boleh diingkari. Apa maksud tidak boleh diingkari? Kita tidak boleh nak kata ke orang, kita nak ingkar orang supaya ikut pendapat kita sahaja. Itu tak boleh. Dalam khilaf mu'tabar memang tidak boleh. Apa yang boleh kita buat dalam khilaf mu'tabar? Apabila kita i'tiqad bahawasanya pendapat kita tu yang benar, pendapat kita tu yang kuat, disokong oleh hadis-hadis yang kuat, yang sahih, kemudian pendapat orang lain tu memang marjuh, pendapat tu memang pada pandangan kita sangat lemah, tidak disokong oleh hadis yang kuat, ataupun kalau hadis-hadis yang dia ada, hadis itu tidak kuat, maka kata para ulama, apa yang kita boleh buat, kita tidak boleh ingkar, tetapi kita boleh nasihat dan kita boleh pujuk. Itu sahaja. Itu namanya khilaf yang mu'tabar.
Sebagai contoh, raf'ul yadain. Raf'ul yadain tuan-tuan, angkat tangan ketika mana nak rukuk. Sunat je kan? Bangkit daripada rukuk, nak i'tidal, angkat tangan. Sunat. Mazhab kita, mazhab Imam Ahmad. Tetapi mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia kata tidak sunat. Hanya yang pertama sahaja, ketika mana takbiratul ihram, masa mula-mula nak mula salat. Ulama-ulama mazhab kita, mazhab Imam Ahmad, mereka tulis kitab Raf'ul Yadain. Imam Bukhari ada, Imam Baihaqi ada. Tak silap saya, Ibn Qayyim pun ada juga tulis kitab Raf'ul Yadain. Tapi ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka juga ada kitab Raf'ul Yadain, yang nak isbatkan, yang nak sabitkan bahawasanya yang sunat hanya angkat ketika mana takbiratul ihram sahaja. Jadi mereka ada dalil mereka, kita ada dalil kita. Masing-masing mendakwa inilah amalan para ulama daripada zaman sahabat sehingga zaman kita. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Benda itu khilaf yang sa'ir, khilaf yang mu'tabar, yang berlaku di kalangan para ulama bahkan daripada zaman sahabat lagi. Tapi bila kita yakin, kita fully convinced bahawasanya kita punya ni yang paling sunnah, mendekati sunnah, apa yang kita boleh buat? Kita tunjuk hadis-hadis pada mereka, kemudian kita ajak mereka, kita pujuk mereka, kita nasihat sahaja. Kita kata hadis ni sahih. Tapi kalau dia kata ulama kami kata hadis ni sahih, hadis kami juga sahih, apa tuan-tuan nak buat? Takkan nak ngajar dia daripada mustalah, daripada awal sampai akhir. Nak ngaji mustalah tak boleh nak mula dengan mustalah saja, mesti kena mula dengan bahasa Arab. Jadi seolah-olah kita nak suruh dia jadi ulama jugalah. Jadi bila dia dah jadi ulama nanti, lagi kuat dia mengaji, lagi banyak dia tahu, lagi kuat dia bergaduh dengan kita. Benda tak selesai pun. Sebab tu nama tu khilaf mu'tabar. Benda dah tak boleh nak selesai tuan-tuan. Betul tak? Dalam masalah kunut subuh sebagai contoh, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih dia kata tak sunnah kunut subuh berterusan pada waktu solat subuh sepanjang tahun. Begitu juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada satu orang sahabat bagi tahu kepada anak dia, benda ni muhdath, baru, tak ada pada zaman Nabi. Dia kata aku dah semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Uthman. Tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang buat kunut subuh sebagaimana yang dibuat oleh mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i ada dalil dia, Imam Malik ada dalil dia. Jadi bila tuan-tuan pergi kepada satu orang Syafi'i, tuan-tuan kata bid'ah kunut subuh. Jadi dia kata tak, Imam Syafi'i kata tak, hadis tu dhaif. Aku tak pandai hadis. Kalau aku dengar kau cakap, aku mukallid pada engkau. Daripada aku mukallid engkau, baik aku mukallid Imam Syafi'i yang confirm 1400 tahun ni, umat dah percaya pada mereka. Kalau kamu kata hadis tu sahih ataupun dhaif, aku percaya tanpa aku kaji sendiri. Aku mukallid pada engkau. Pada aku mukallid pada engkau, baik aku mukallid pada Imam Syafi'i. Jadilah sekali kita pun ajarlah di mustalah. Mulalah dengan buku Syekh Mahmud Tahan, Taisirul Mustalah ke apa nama buku dia? Apa tajuk dia? Taisir Mustalah Hadis kan? Syekh Mahmud Tahan. Syekh Tariq rak kitab tu. Dalam kitab di Islahul Istilah, ada benda-benda dia kata tak betul yang Syekh Mahmud Tahan kata. Kita nak murid Syekh Tariq, taklah mengaku kita nak murid dapat ijazah apa semua, tapi kita mengaji kelas dia 3 tahun. Kemudian ada orang kata tak, Syekh Abu Ishaq Ad-Dimyati dirak dalam 11 majlis kitab Syekh Tariq Islahul Istilah. Lepas tu orang lain pun komen dalam Multaqa Ahli Hadis, dia kata tak, rat kritikan Syekh Abu Ishaq Ad-Dimyati terhadap Syekh Tariq itu sebenarnya Syekh Tariq lebih tepat. Last sekali kita dia dua persimpangan juga. Betul tak? Kita tak boleh buat keputusan sebelum kita jadi alim sendiri tuan-tuan. Sebab tu kita namakan benda tu sebagai khilaf sa'ir. Khilaf sa'ir, khilaf yang mana kita tak boleh nak ubah dah sampai hari kiamat. Jadi kalau tuan-tuan menang pun dalam masalah tu, tuan-tuan tak dapat ubah dunia. Kalau tuan-tuan kalah, confirm tuan-tuan akan hilang kawan. Menang kita tak boleh buat apa pun. Jadi yang paling tinggi kita boleh buat, kawan baik kita persuade lah, kita motivate dia, kita nasihat dia, kata ni sunnah Nabi ni, ini yang paling tepat. Tu pun kalau dia tak menjawab. Kalau dia menjawab, jadi case study balik lah, kena ngaji mustalah balik lah. Betul tak? Apa lagi contoh-contoh? Macam kalau kita kata baca Fatihah di belakang imam. Saya tak tahu masjid ni pegang macam mana, tetapi saya pegang wajib baca Fatihah di belakang imam.
pendapat Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan kebanyakan ahli hadis. Bahkan Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin sendiri. Tapi kalau ikut mu'tamad mazhab Imam Ahmad, sebagaimana ini disebut dalam Zadul Mustaqni', dalam Al-Iqna', dalam Muntaha, ialah nafyul wujubi mutlaqan. Tidak wajib secara mutlak bagi makmum untuk baca Fatihah di belakang imam. Kecuali sunat kalau imam semayang sir, zuhur, asar, jadi sunat untuk makmum baca, ataupun rakaat ketiga, rakaat keempat, sunat untuk makmum baca sebab dia tak dengar bacaan imam, betul tak? Tetapi dari sudut nak kata wajib baca, memang mazhab Ahmad tak wajib mutlakan. Sebagaimana dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib mutlakan untuk baca. Jadi sekarang kita nak buat apa, tuan-tuan? Adakah bila kita kata orang tu baca Fatihah di belakang imam, engkau ni bid'ah ni? Sebab apa? Sebab Nabi tak, sebab hadis sekian. Tak semudah tu, tuan-tuan. Hadis kita kata sahih belum tentu orang lain kata sahih. Hadis yang kita kata dhaif belum tentu orang lain kata dhaif. Jadi kalau kita menang pun kita tak ke mana, kalau kita kalah pun kita tidak ke mana, tuan-tuan. Bahkan mudarat banyak. Sebab tu kita kena tahu benda apa yang perlu kita nak ubah sangat dalam masyarakat. Signifikan apa? Kalau orang tu, dia tu, budak tu, kita tahu memang bodoh lah, alif bata pun tertukar, anak anta pun tertukar, tapi dia fully convinced bahawa dia tak wajib baca Fatihah di belakang imam. Biarlah kalah dia. Sekurang-kurangnya dia muqallid kepada satu orang ulama yang mu'tabar. Betul tak? Tetapi kalau kita nak bergaduh, kau ni Fatihah kau tak sah, tak boleh, tuan-tuan. Sembahyang kau tak sah, tak boleh. Sebab la yajuzul inkar fi masailil ijtihad. Tidak boleh kita nak ingkar dalam masalah ijtihad yang melibatkan benda-benda yang sa'il, yang mana adillah mutakafi'ah. Dalil tu kalau kita letak di dua neraca tu, dia macam saling memberati. Satu ketika kita tengok macam dalil orang ni kuat sebab kita baca dalil dia saja. Tapi bila kita baca dalil orang lain, kita nampak dalil dia kuat pula. Jadi al-adillatu mutakafi'ah. Dalil tu macam saling memberat. Sebab tu para ulama panggil benda tu sebagai khilaf sa'ir. Bahkan para mujtahid, ulama-ulama pun mereka tak boleh nak kata aku punya yang paling betul, orang lain semua salah. Sebab tu kita selalu dengar madhhabi sawab yahtamilul khata'. Mazhab aku betul tapi mungkin salah. Mazhab orang lain salah pada pandangan aku, yahtamilus sawab, tetapi mungkin betul. Sebab tu mereka boleh hidup dalam keadaan aman, damai dan juga harmoni.